Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan hari ke-12 kejohanan Piala Dunia edisi 2020 di Qatar. Morocco berjaya mengatasi Kanada 2-1 untuk mara sebagai juara kumpulan F. Belgium terpaksa menelan kepahitan selepas mereka hanya mencatatkan seri tanpa jaringan bersama Croatia, sekaligus menyebabkan mereka tersingkir daripada kejohanan. Jerman berjaya tewaskan Costa Rica 4-2, tetapi tidak cukup untuk membawa mereka ke round of 16. Kejutan demi kejutan berjaya dilakukan Jepun selepas kali ini mereka berjaya menewaskan Sepanyol 2-1. Jerman gagal mara ke round of 16. Jerman gagal untuk mara ke peringkat 16 terbaik walaupun mereka berjaya mengatasi Costa Rica dengan jaringan 4-2 awal pagi tadi. Perlawanan sememangnya didominasi oleh Jerman sejak daripada awal lagi, yang terpaksa menjadi kemenangan besar bagi membantu mereka untuk layak ke peringkat seterusnya. Gol-gol pasukan Jerman dijaringkan oleh Gnabry pada minit ke-10, kemudian Kai Havertz meledak 2 jaringan pada minit ke-73 dan juga 85. Sebelum Füllkrug sekali lagi membantu pasukan dengan jaringan keempatnya pada minit ke-89. Costa Rica yang pada awalnya dilihat sebagai pasukan yang akan mencabar mana-mana pasukan dalam kumpulan E berjaya mencuri 2 gol hasil daripada terjadah pada minit ke-58 dan gol sendiri oleh Manuel Neuer pada minit ke-70. Kemenangan ini tidak cukup untuk membawa Jerman marah walaupun mereka sebenarnya berkongsi mata dengan Sepanyol di kedudukan kedua yang berkelebihan pada jaringan. Megah sangat hari tu hampa ambil gambar pekuk tutup mulut pada muka. Morocco menjadi kuasa Afrika yang baru. Morocco yang pada mulanya dianggap sebagai pasukan yang bakal dibelasah dalam kumpulan F, berlaku sebaliknya selepas mereka berjaya marah ke pusingan seterusnya sebagai pendahulu kumpulan tanpa tewas. Mereka turun menentang Kanada pada perlawanan ini tanpa tekanan walaupun Kanada dilihat cuba untuk mencuri mata dalam perlawanan terakhir ini. Hakim Ziyech berjaya meletakkan mereka di hadapan pada minit ke-4 permainan sebelum En-Nesyri menjadikan gol kedua pada minit ke-23. Kanada berjaya mendapatkan 1 gol hasil daripada jaringan sendiri pertahanan Maghribi, iaitu Naif Aguad pada minit ke-40. Kanada cuba bangkit pada separuh masa kedua, tetapi nyata pasukan Maghribi bukanlah pasukan lawan mereka pada kejohanan kali ini. Belgium hebat pada nama sahaja. Belgium yang datang pada kejohanan Piala Dunia kali ini sebagai salah satu pasukan pilihan yang akan memenangi Piala Dunia tersingkir pada peringkat kumpulan selepas hanya mampu mencatatkan keputusan seri tanpa jaringan ketika menantang Croatia pada perlawanan terakhir kumpulan F semalam. Persembahan Belgium lebih mengecewakan selepas dilihat gagal untuk menjodohkan beberapa peluang keemasan, lebih-lebih lagi ketika Romelu Lukaku yang masuk menggantikan Mertens pada awal separuh masa kedua. Roberto Martinez meletakkan Trossard sebagai penyerang tunggal pada mulanya, tetapi dilihat tidak begitu menjadi kerana itu bukan posisi yang sebenar walaupun secara taktikalnya mahukan dia menjadi false nine dalam perlawanan ini. Tamat sudah perlawanan Golden Generation Belgium untuk edisi kali ini yang dilihat sangat-sangat mengecewakan. Busquets nafi mereka sengaja tewas kepada Jepun. Kapten Sepanyol itu menafikan yang mereka bakal berdepan dengan kelebihan selepas menamatkan saingan pada peringkat kumpulan di tanggal kedua selepas tewas kepada Jepun awal pagi tadi. Mereka dikatakan sengaja membuat demikian bagi mengelak untuk bertemu Brazil pada pusingan suku akhir nanti. Sepanyol akan menentang Morocco pada pusingan 16 terbaik nanti dan tidak akan bertemu Brazil sehingga perlawanan akhir nanti. Mereka sentiasa mahu menang dalam setiap perlawanan, tetapi apa yang berlaku ini adalah secara kebetulan. Untuk bertemu Brazil sudah pasti mahu dielakkan oleh semua pasukan dan dia menganggap Sepanyol mungkin lebih baik kali ini, kata kapten Sepanyol itu lagi. Thomas Muller, mungkin ini Piala Dunia terakhir saya. Thomas Muller memberikan petunjuk yang Piala Dunia kali ini mungkin akan menjadi yang terakhir untuknya. Dia menganggap Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia paling buruk dalam kiranya, memberikan petunjuk yang dia sedang dalam proses untuk bersara daripada peringkat antarabangsa. Dia juga masih tidak pasti apa akan berlaku nanti dan sudah pasti sesuatu akan dilakukan bagi menaikkan semula nama Jerman yang kini semakin tenggelam akibat prestasi kurang konsisten mereka. Kedudukan pengurus mereka iaitu Hansi Flick juga dalam bahaya selepas mereka terkandas di peringkat kumpulan akan ditentukan nasibnya nanti. Muller yang berusia 33 tahun telah membuat 121 penampilan bersama Jerman dan berjaya menjadikan 44 gol sepanjang karier antarbangsanya. Ini merupakan kekecewaan yang paling besar, kata Roberto Martinez. Pengurus Belgium itu menyifatkan persembahan mereka dalam kejohanan kali ini sebagai satu yang mengecewakan selepas ditunjukkan jalan keluar pada peringkat kumpulan lagi. Mereka yang datang sebagai pasukan pilihan dilihat gagal untuk menepati ramalan selepas menunjukkan aksi yang kurang baik sejak bermulanya aksi di Qatar. Martinez berkata yang mereka bermain dengan baik menentang Croatia, tetapi gagal menjadikan gol adalah punca utama mereka tewas. Dia memberitahu yang kekalahan kepada Maghribi adalah kekalahan yang paling perit untuk dia terima kerana mereka turun dengan keyakinan untuk menang, tetapi sebaliknya yang berlaku. Dia juga telah membuat keputusan untuk meninggalkan pasukan sebagai rasa tanggungjawab terhadap prestasi yang kurang baik pada kali ini, dan dia berasa cukup bertuah kerana dapat menjadi sebahagian daripada Golden Generation yang cukup terkenal pada ketika ini.
Pelé masih belum sedar. Ikon bola sepak dunia dan juga Brazil, Pelé yang dimasukkan ke hospital akibat masalah kesihatan yang semakin meruncing itu, dilaporkan berada dalam keadaan yang stabil, tetapi masih perlu diberikan perhatian yang lebih. Pelé yang berusia 82 tahun itu masih berada dalam rawatan selepas melakukan pembedahan untuk membuang tumor kolon hampir setahun yang lalu. Pihak hospital bagaimanapun memberitahu yang dia tidak dimasukkan ke dalam ICU dan cukup sekadar berada dalam perhatian penuh mereka dalam wad biasa. Pelé merupakan antara legenda sukan yang masih hidup selepas Muhammad Ali dan Maradona sudah pun pergi meninggalkan kita. Joško Gvardiol beri petunjuk. Pemain antarabangsa Croatia, Joško Gvardiol, memberikan reaksi kabar angin perpindahannya ke Chelsea dengan mengatakan dia akan bermain di sana suatu hari nanti. Dia akan sentiasa terbuka untuk menerima mana-mana pasukan untuk datang berbincang tentang masa depannya nanti. Dia yang beraksi baik bersama Croatia sudah pasti menjadi antara pemain yang perlu diberikan perhatian semasa jendela perpindahan pada Januari nanti. Deklarasi semakin hampir untuk berhijrah. Pemain West Ham United itu telah menyatakan hasratnya untuk berpindah bagi mendapatkan peluang untuk bermain di Liga Juara-Juara Eropah yang dilihat sebagai antara impiannya sejak kecil lagi. Dia yang kini menjadi antara pemain tengah berbahasa Inggeris terbaik dalam perancangan untuk mencari pasukan yang konsisten untuk bermain di UCL selepas berakhirnya Piala Dunia nanti. Beberapa kelab sudah pun menunjukkan minat untuk mendapatkannya, tetapi dia masih memerlukan masa untuk memilih pasukan yang sesuai untuk disertai. Chelsea cuba silang Andre Santos. Chelsea dilihat cuba untuk menyertai saingan dalam usaha untuk mendapatkan pemain tengah muda Brazil, iaitu Andre Santos. Pemain berusia 18 tahun itu sudah dalam perhatian Newcastle lebih daripada 12 bulan dan mereka sudah pun mengadakan perbincangan dengan kelab pemain tersebut iaitu Vasco da Gama. Barcelona juga dilihat berminat dengan saingan kali ini dan itu menyebabkan pihak Andre Santos terpaksa berfikir dengan teliti lebih dahulu. Real Madrid berikan perhatian kepada Bruno Fernandes. Real Madrid sememangnya akan membawa masuk pemain baru setiap kali selepas berakhirnya Piala Dunia. Dan kali ini mereka sedang memberikan perhatian kepada bintang Portugal dan juga Manchester United iaitu Bruno Fernandes. Dia merupakan antara tonggak utama Portugal kali ini, dilihat sebagai pemain pilihan untuk Real Madrid yang kini sedang mencari perancang baru untuk barisan tengah mereka. Pavard perlu lebih berhati-hati, kata Oliver Kahn. CEO Bayern Munich, Oliver Kahn memberikan amaran kepada Pavard supaya tidak terlalu bercakap secara terbuka mengenai hasratnya untuk berpindah dari Bayern Munich kerana ianya mungkin tidak berhasil kepada kelab itu. Pelbagai tekanan telah mereka hadapi tetapi Bayern tetap tenang dalam situasi mereka ini. Pemain itu sudah beberapa kali berkata mahu berpindah keluar tetapi perlu melalui proses yang betul, bukannya seperti yang dia lakukan sekarang ini, kata Kahn lagi. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.